Allah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sediaqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala andatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, turunkanlah kami semua di tempat yang penuh barakah. Ya Rabb, berikan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barakah dan amalan yang diterima. Ya Allah, jadikanlah pagi ini pagi yang penuh rahmat untuk kami semua. Tengah hari, petang, malamnya penuh kejayaan dan kemenangan, ya Allah. Allah maksim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wansurna ala man adana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, kami mohon kepadamu keteguhan dalam perkara agama, ya Rabb, dan dikuatkan tekad atas jalan petunjuk, ya Allah. Kami mohon kepadamu semua perkara yang menghasilkan rahmat dan keampunanmu, ya Allah. Kami mohon kepadamu untuk mensyukuri nikmatmu, memperelokkan ibadah kami kepadamu. Kami mohon kepadamu hati yang sejahtera dan lidah yang benar, ya Allah. Kami mohon kepadamu semua kebaikan yang engkau ketahui. Kami mohon perlindungan daripada kejahatan yang engkau ketahui. Kami mohon keampunan atas dosa-dosa yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkau maha mengetahui di atas segala perkara yang gaib. Ya Allah, jadikanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dengannya dapat menghalang kami dan mencegah kami untuk berbuat maksiat kepadamu. Anugerahlah pada kami ketaatan kepadamu yang dengannya dapat menyampaikan kami kepada syurga-Mu, ya Allah. Berikanlah kami keyakinan hati dan dengannya rasa ringan bagi kami segala musibah yang menimpa, ya Allah. Berikan kenikmatan dan manfaat kepada kami dengan pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami selama mana Engkau menghidupkan kami, ya Rabb. Jadikanlah semua ini sebagai pewaris daripada kami. Jadikanlah balasan kami pada orang-orang yang menzalimi kami semua dengan balasan yang sesuai, ya Allah. Tolonglah kami terhadap orang yang memusuhi kami semua, wahai Allah. Jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami, ya Rabb. Jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Jangan jadikan dunia tujuan dan keinginan kami yang terbesar, ya Allah. Jangan jadikan dunia punca daripada ilmu kami. Jangan jadikan dunia punca daripada ilmu kami. Jangan jadikan orang yang tidak sayang kepada kami dapat menguasai diri kami. Dan kami mohon kepadamu, ya Rabb, Allah ma'afina bima syi'ta. Allah ma'afina bima syi'ta. Allah ma'afina bima syi'ta. Ya Allah, kami serahkan semua urusan kami, saudara-saudara kami, di mana saja berada, kami mohon kepadamu, ya Rabb. Allah ma'afina bima syi'ta. Kami serahkan semua kepadamu, ya Allah. Salam akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan ya Allah, ampunkan dosa ibu bapa kami dan tempatkan roh mereka bersama orang-orang yang soleh. Allah ma'afillahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Allah ma'afillahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Allah ma'afillahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum. Amin. Dan kita doakan Allah masyfi, diberikan afiat pada Umunirah ke? Amnira, Ustazah. Amnira. Panggil Mira pun boleh, Ustazah. Pada Mira, pada semua warga kerja kan di sini, apa ni? Gemma Nur Iman. Assalamualaikum, Ustazah. Pada admin. Waalaikumsalam warahmatullahi pada semua dan semua hadirin hadirat. Didoakan dalam kebaikan, didoakan semua ada sifat malu. Kita doakan semua kita ni ada sifat malu yang benar, insya-Allah.
Alhamdulillah, semua dah niat berada dalam halaqah ilmu semata-mata nak takzim perintah Allah, nak junjung perintah Allah, nak ingat Allah, nak takarrub dengan Allah, ikut sunnah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan tengok tajuk ni sangat menarik. Sifat malu yang kian terhakis. Okey. Ni Mira, bin dengar suara Kak Wan dengan baik ke? Gambar nampak okey? Boleh, Alhamdulillah izhar. InsyaAllah. Kita juga bersiaran di sini dan juga di TikTok juga bersiaran hari ni. Ya. Bersama insya-Allah kita tengok. Apa itu sifat malu? Semua tahu tak malu tu apa dia? Sifat malu adalah salah satu di sunnah junjungan besar Nabi Muhammad SAW, tapi lately ni kebelakangan ni semakin terpupus, makin hilang. Mana semakin ada hari ni manusia yang banyak tak malu. Faham tak malu? Kita nak tengok malu dalam bab apa yang dikatakan malu tu. Akan kat sini pun boleh. Tengok malu. Malu dengan apa? Bagaimana nak kenal, macam mana kita nak kenal benda tu malu atau tak malu? Sebenarnya malu dalam, kalau tengok dalam kitab Fathul Bari. Ini Fathul Bari, malu itu menarik diri daripada buat yang keji. Apa maksud malu? Malu itu menarik diri dari buat benda yang keji. Okey, nah. Jadi makna tu menarik diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang terkeji. Karena itulah orang yang malu itu tiada jadi fasik. Dalam kitab Bahrul Bari disebut, kerana itulah orang yang malu itu tiada jadi fasik. Orang yang malu itu tidak jahat dalam agama. Kita tengok orang yang tak solat, orang yang tidak menutup aurat, ini semua orang yang tak malu. Faham tak? Sebab malu itu menarik diri daripada buat benda yang keji. Jadi benda yang keji tak menutup aurat, keji tak? Mengumpat keji tak? Berzina keji tak? Semua benda tu. Semua tu benda yang keji. Jadi kalau ada malu tak berlaku benda tu. Kalau ada malu tak akan berlakulah perbuatan-perbuatan yang dipanggil fasik. Orang yang malu itu tiada jadi fasik. Maksudnya fasik itu kalau orang dia ada malu, dia tetap menutup aurat. Maknanya orang yang menutup aurat ini adalah orang yang ada sifat malu. Jadi maknanya kalau buka aurat ni, tengok. Kerana apa tu dia boleh bawa kepada fasik, maknanya dipanggil jahat dalam agama. Kalau malu pada Allah, tidak jatuh dalam kumpulan orang yang fasik. Kita dah belajar dah, fasik ada dua. Satu fasik akbar. Fasik akbar terus jatuh, dah tergelincir terus. Kalau yang keduanya, fasik. Yang kedua, walaupun dia buat dosa, dia langgar dosa-dosa tu semua, tapi sebab dia akui yang dia buat dosa tu memang disebabkan kejahatan diri dia sendiri, maknanya bila dia bertobat, Allah boleh ampunkan dia. Faham tu? Sebab tu disebut juga tak malu adalah orang yang tak sopan. Tak malu tu adalah orang yang tak sopan. Jadi siapa yang malu termasuk orang yang bersopan santun. Faham? Kita tengok lagi. Banyak tak kita jumpa orang yang tak malu? Ada tak orang yang umur 55 tahun, umur 50 tahun, buat perangai macam budak-budak? Ada tak hari ni? Kita tengok dulu, maksudnya malu. Kenapa apa dia malu? Menarik diri daripada buat benda yang keji. Kita tengok hari ni ada tak yang umur 55 tahun, 50 tahun, buat perangai macam lawak-lawak bodoh? Ada tak? Ada tak macam budak-budak? Ada tak orang umur 50 tahun buat perangai macam orang umur 15 tahun? Dia behave, maksudnya dia watak dia macam orang 15 tahun. Ada tak? Ada. Hari ni banyak tak berlaku hari ni? Akhirnya kita pun jadi takut tengok. Tengok ke belakang macam umur 15 tahun, tengok ke depan umur dah 55 tahun. Maksudnya masih lagi bersifat nak buat melawak yang tak betul. Gaya macam orang muda. Ni maksudnya tak malu. Sama ada kita buat benda tu melanggar hukum adat ke, sama ada hukum adat ataupun dalam hukum agama ke, sebab tu sangat menuntut kita untuk rasa malu. Hari ni kalau tak malu ni, segan tak hari ni nak kereta dengan suami orang? Nak kau tanya ni Mira, contohlah nak kereta dengan suami orang, nak kereta dengan suami orang. Kita ada kenderaan, bukan maksudnya kita tolak daurat. Kalau daurat tu urusan lain. Jadi tiba-tiba kita nak kereta, kita rasa malu tak? Ada tak perasaan malu nak kereta dengan orang lain? Ada tak rasa?
Malu Ustazah. Malu kalau nak naik Grab pun malu. Kan betul tak? Betul tak Ain? Rasa malu tak? Jadi kita rasa malu. Jadi bila kita malu tu melonjak kita untuk meninggalkan perbuatan tu. Kalau buat juga boleh menimbulkan fitnah tak? Ada tak boleh menimbulkan fitnah tak? Boleh tak menimbulkan fitnah kalau kita naik? Terutama di waktu malam berdua-duaan. Ha? Boleh tak berlaku yang tu? Rasa malu sebab tu hari ni sifat malu kian terhakis. Orang dah berumur jadi orang muda. Orang berumur jadi watak gaya behave macam orang muda-muda. Kita tengok lagi. Dan dalam satu hadis, kita tengok dalam satu hadis, bagaimana para sahabat duduk dengan Nabi. Kemudian, Ya Rasulullah, sahabat kata, Ya Rasulullah, malu itu dari agama ke apa? Ya Rasulullah, malu itu dari agama ke atau apa? Nabi bersabda, malu itu adalah agama semua. Sebab tu kalau kamu Nabi sebut, kalau kamu tak malu, kalau kamu tak malu, kamu tidak ada agama. Kalau kamu tak malu, maksudnya kamu tidak ada agama. Dan Nabi sebut lagi, malu maksudnya jauhkan diri daripada yang haram. Ataupun malu nak buat benda yang haram. Nampak malu nak buat benda-benda yang haram. Dalam hadis juga Nabi sebut, peliharalah diri kamu daripada meminta-minta. Ada tak kita jumpa orang yang susah? Ada tak kita jumpa orang yang susah? Dia tak tenang Ada tak kita jumpa orang yang susah? Patutnya dia boleh minta tak sebab dia dalam susah? Tapi kenapa menyebabkan dia tak minta? Kenapa menyebabkan dia tak minta? Sebab dia malu tak? Hari ni nak minta-minta malu tak Mas? Mira, malu tak Mas Mira? Ada tak rasa malu nak minta-minta? Malu sangat. Malu Jadi maknanya pelihara diri daripada meminta-minta itulah adalah perbuatan yang baik. Itu orang yang ada malu. Ada rasa malu tak nak minta duit? Nampak? Ini adalah sifat aifah. Sangat malu. Maksudnya ini ada orang yang ada iman. Orang yang ada iman, dia sangat malu nak minta. Okey, faham tu. Hadis daripada Abdullah Ibn Mas'ud. Kita tengok lagi. Hadis daripada Abdullah Ibn Mas'ud, Nabi kata, hendaklah kamu malu dengan Allah dengan sebenar-benarnya. Nabi kata, hendaklah kamu malu dengan Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah Ibn Mas'ud kata, kami malulah. Ini Abdullah bin Mas'ud kata, kami malulah ya Rasulullah. Nabi kata, bukan malu itu yang aku maksudkan. Bukan maksud malu itu yang dikehendaki Allah. Nabi kata, malu macam ni, engkau peliharalah otak dan juga kau peliharalah elok-elok kepala kamu. Faham tak? Kau peliharalah elok-elok, kau peliharalah apa dia? Otak kamu dan aurat kamu. Kita tengok lagi apa yang dimaksudkan dalam hadis ni. Macam mana kau peliharakan otak? Maksudnya buang dalam otak kita ni berfikir-fikir perkara yang buruk. Perkara-perkara yang negatif, yang buruk, yang salah tu buang. Jangan fikir yang tak elok. Mesti kena fikir yang elok. InsyaAllah. Kita kena lalu masuk elam. Masih masuk elam. Okey, kita tengok dah. Engkau peliharalah otak dan aurat kamu. Maksudnya kamu jangan fikir yang tak elok-elok. Sekejap ni, jom saya masukkan ni. Sekejap ni dek, sekejap dek. Saya ambil sekejap. Boleh Ustazah, silakan.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Waalaikumsalam. saya pindah tempat. Silakan. Saya pindah tempat tadi nampak macam ada bising kan. Sebab tadi saya bersiaran di rumah ngaji. Jadi makna kata ada gangguan kita dah pindah insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita tengok tadi apa yang telah Abdullah bin Mas'ud kata, kami malu. Kami malu. Nabi kata bukan malu, maksudnya apa ni, kami memang dah malu. Nabi kata hendaklah malu dengan Allah dengan sebenar-benarnya. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud kata kami dah malu dah. Nabi kata bukan malu itu yang dikehendaki Allah. Apa yang Allah nak, engkau peliharalah otak kamu, kepala kamu. Ya, buangkan segala perkara-perkara yang kotor dalam kepala tu. Jangan duk fikir yang tak elok-elok. Kamu kena apa? Kena buang segala fikiran-fikiran yang tak elok. Sebab tu kita kena banyak bertaubat daripada dosa fikiran. Nampak tak? Kita banyak tak kena bertaubat dengan Allah daripada dosa-dosa fikiran. Jadi makna hari ni kalau tak malu, banyak tak otak kita boleh fikir. Kalau kita tak malu lah, dan otak kita boleh fikir macam-macam. Macam mana nak tumbuk orang, macam mana nak balas, boleh tak? Boleh tak nak balas macam-macam ini? Kalau yang ada masalah dengan suami, ada jalan tak nak balas kat suami? Geram-geram nak balik bagi balas, boleh tak? Tapi sebab rasa malu ada, sebab benda Islam tak ajar, jadi sebab malu tu menahan diri daripada buat benda-benda yang salah. Malu kat mana? Mulut. Jaga otak. Tengok dalam mulut juga, jangan kamu, antaranya jaga otak kamu dan mulut kamu, perut kamu. Maksudnya jangan kamu makan benda yang haram. Jangan kamu umpat. Jaga otak, jaga mulut. Kamu jaga, jangan sampai kamu termakan benda-benda yang haram ataupun kamu telah melakukan umpatan. Umpatan. Jaga perut, jangan sampai masuk yang haram. Peliharalah faraj daripada zina, itulah katakan, itulah malu. Faham tak? Sebab tu malu tu adalah satu perbuatan, sifat yang ada. Malu ni perbuatan hati. Malu ni adalah perbuatan hati, menarik diri daripada buat benda yang tak elok, benda yang salah. Buka tudung ni malu. Kadang-kadang tengok orang ni ramai tak, walaupun pengajian sekolah agama, masuk kolej Islam, masuk universiti Islam antarabangsa, masuk macam-macam atas dasar Islam. Macam tapi, last sekali boleh lingkup tak? Last sekali boleh lingkup tak? Last boleh lingkup tak? Daripada duduk elok pakai tudung, duduk dengan mak ayah pakai tudung, bila dah besar, tengok-tengok, cabut tudung. Nampak tak? Dengan jalan macam mana? Dapat pasangan hidup. Kahwin, dapat pasangan hidup. Suami tak suka pakai tudung, akhirnya cabut tudung semua. Ada kita jumpa tak macam tu? Hari ni kita jumpa tak macam tu? Yang buka aurat sebab apa? Sebab suami suruh. Ada tak yang macam tu? Akhirnya dia ikut. Padahal daripada kecil lagi. Sebenarnya kita orang ni pakai tudung hari ni, Mira. Semua yang pakai tudung ni, salah satu sebab ikut apa ni, perintah Allah. Hari ni kalau buka rasa malu tak? Tiba-tiba buka tudung pergi pasar. Rasa segan tak ini? Malu tak semua orang? Malu tak ni buka tudung pergi? Malu kan? Malu. Malu kan? Nampak tak? Malu sangat. Sebenarnya tutup aurat lagi cantik. Betul tak? Macam-macam. Macam-macam kita boleh berlanggar. Tak malu. Hari ni tengok tambah ada dengan FB, ada dengan macam-macam kita boleh masuk dalam tu. Punya tak segan silu kita hari ni, tak ada malu, boleh duduk kat kolam renang dengan pakai swimsuit pun kita boleh masukkan. Betul tak? Ada tak hari ni gambar? Yang Muslim yang pakai swimsuit, yang duduk gambar dekat kolam renang boleh masuk dalam status, masuk untuk orang tengok. Maknanya tak ada hilang rasa malu tu. Sebab tu rasa malu tu nak kena tanam balik. Nak kena didik balik kita ni Mira, nak kena didik kita balik, nak kena tahu. Kena ada rasa malu dalam diri. Sebab tu Allah, Nabi kata kalau kamu tak malu, kamu buatlah. Kalau kamu tak malu, kamu buatlah. Sampai Allah sendiri pun dalam hadis 40. Dalam hadis 40, dalam hadis tu disebut macam mana? Allah tu malu. Kalau kita ni dituntut untuk malu, bagaimana Allah pun malu kat kita semua. Allah malu kat kita macam mana? Tengok Allah kata, berdoalah padaku. Bangunlah 1/3 malam. Kalau kamu berdoalah padaku 1/3 malam. Nanti boleh tengok tangan Mira, tangan Sofia, admin semua ni tengah berdoa pada Allah. Tiba-tiba Allah kata aku malu kalau aku tak tunaikan hajat kamu semua. Tengok tu Allah ada perasaan apa? Malu ni adalah satu perasaan yang mulia, sifat yang baik. Allah pun sebut apa? Aku malu kalau aku biarkan hamba aku
angkat tangan tanpa melakukan, tanpa ditunaikan hajatnya. Kita tengok. Sebab tu yang patut ada pada kita semua, malu nak buat benda keji. Sebab tu agama tak bagi suruh berhenti daripada buat benda maksiat. Sebab tu orang yang malu, dia tak mudah jadi fasik. Dia tak mungkin buka aurat. Dia tak mungkin jahil dengan Allah. Kebiasaannya, sifat malu ni datang daripada yang tak sopan. Kebiasaannya sifat malu ni datang daripada yang tak sopan. Nampak daripada yang tak sopan. Sebab tu daripada kecil kita diajar dah pakai tutup aurat. Sayang tak bila main dah besar tiba-tiba buka. Sian baru dapat pasangan suami. Dapat suami konon-kononnya kita nak jadi baik. Tiba-tiba tengok Allah. Alasan kita apa dia? Apa alasan yang selalu kita sebut? Alasan kita itulah sebagai nak taat pada suami. Sebab nanti tak taat pada suami, tak boleh Islam menuntut kita taat pada suami. Sebenarnya kita dah diajar taat pada suami. Jangan sampai dalam perkara-perkara yang melanggar hukum. Kita tengok lagi kadang-kadang buat kelakuan macam mana? Kawan sebut tadi kelakuan macam budak-budak. Dengan di segi pakaian kita pun, tindakan kita. Kadang-kadang tengok hari ni na'udzubillah min zalik, yang dah berumur nampak kadang-kadang watak. Kat mana kita tengok? Kalau siapa yang dia FB, dia tengok FB, kat mana-mana pun dekat siar tunjuk. Banyak orang tua-tua jadi perangai macam budak-budak. Banyak berlaku macam tu. Jadi perangai macam nak jadi muda balik. Gaya tu kadang-kadang tak sesuai dengan umur kita. Kita tengok hadis daripada Qura' bin Iyas. Dia duduk dengan Nabi. Sahabat Nabi duduk dengan Nabi, ada orang sebut ada orang sebut yang malu tu dari agama ke atau tak? Agama ada cakap ke? Ataupun dalam agama ada cakap ke yang malu tu adalah daripada agama? Malu tu agama ke? Terus Rasulullah kata, kalau kamu tak malu, mana tidak ada agama dekat kamu. Nabi sebut antaranya malu untuk apa? Untuk malu dalam melakukan pada benda-benda yang haram. Malu nak buat benda yang haram. Kalau benda haram ini banyaklah kalau tak nak ulas. Banyak benda haram ini apa dia banyak apa? Tak solat, betul tak? Berzina, mengumpat, mengadu domba. Lagi apa lagi? Apa dia benda yang haram? Tikam number toto. Betul tak? Bertenu nasib. Banyak tak? Ya, betul banyak tak benda-benda yang haram Tengok Hari ni kita tengok ada tak orang yang pergi beli 6 ekor. Beli toto di kalangan orang yang dah berumur, di kalangan orang Muslim. Ramai tak? Ramai tak ni orang yang berumur beli toto? Benar tak tengok orang-orang yang dah berumur beli toto? Pernah tengok Ustazah, ramai sangatlah ni. Ramai tak ada berlaku. Pelik tak benda ni? Benda ni keji tak? Bagi kita pelik lah, keji lah. Tapi bagi mereka tak keji. Di sinilah di sini sebab tak ada malu. Kalau malu kadang-kadang sebenarnya yang pergi beli tu pun kadang-kadang pakai jubah, pakai apa malu tak? Kadang-kadang pakai dengan topi keledai tutup ni. Malu sebenarnya malu. Tapi sebenarnya kalau betul-betul ada rasa malu, dia nak tak pergi beli. Dia nak tak nak beli benda yang haram. Tak mungkin nak masuk. Kita pun kita pun perasan tak kalau kita lalu depan kedai tu segan tak kita? Kita rasa segan tak lalu kat situ? Nak duduk berteduh kalau hujan nak duduk tepi kedai tu segan tak kita? Ada perasaan segan. Segan Ustazah, segan malu. Maaf kita sebut ni sebab benda yang kita pernah tengok. Ustazah, malu. Benda yang kita ni benda yang kita sebut ni adalah benda yang kita pernah tengok. Kita pernah melalui, kita tengok. Kadang-kadang dengan pakaian, dengan siap dengan na'udzubillah siap serban pun. Boleh pindah ekor. Tikam nombor. Na'udzubillah min zalik.
Sebab tu mesti meninggalkan benda yang haram. Maksud yang dapat mampu meninggalkan benda yang haram, itulah orang yang malu. Yang keduanya malu apa? Sebelum cakap, banyak salah. Kurangkan bercakap pada benda yang tak ada faedah. Bila dah banyak bercakap nanti, banyak benda yang salah boleh bawa ke neraka. Ini adalah sifat malu. Kenapa kamu tak cakap banyak? Saya malu. Maksud tu ni Nabi sebut dalam hadis ni. Daripada apa? Qura' bin Iyas ni. Jadi makna kata, malu nak cakap banyak. Takut sebab apa? Cakap banyak menyebabkan masuk neraka. Yang tiga, orang yang ada aifah. Malu ni ada aifah pada orang yang pelihara diri daripada meminta-minta. Ada sifat aifah malu nak minta ke orang. Dia ada sifat aifah malu. Orang yang pelihara diri daripada meminta-minta, susah pun tak minta. Orang bagi pun kadang-kadang dia tolak. Sebab dia ada sifat aifah malu. Sebab tu golongan-golongan ini, golongan aifah ni ialah orang yang sangat tinggi iman dia. Sangat tinggi iman dia. Kita tengok lagi dalam hadis lain. Dalam hadis lain, malu itu sebenarnya dalam hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Dia Nabi bersabda, hendaklah malu dengan Allah sebenarnya ada dua macam. Pertama, yang tadilah Kak, kita dah sebut, peliharalah kepala dan barang yang barang dekat mana, dekat mulut, dekat perut, semua tu kamu kena jaga suruh anggota kamu daripada buat maksiat. Sebab tu, bila dalam otak kita pun berfikir perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang tak elok tu terlintas, terus kita cepat-cepat istighfar pada Allah. Walaupun ada buat salah, segera kita bertaubat kepada Allah. Sebab tu, orang yang ada sifat malu, pasti dia akan buat benda yang Allah redha saja. Niat pun mesti baik. Dia akan jaga mulut dia. Dia akan makan benda-benda yang Allah boleh makan. Dia akan jaga perintah-perintah Allah. Dia jauhkan perkara yang Allah larang. Peliharalah perut. Jangan masuk benda yang haram. Peliharalah faraj daripada zina. Jangan terbabas, ingat kematian. Ini sambung daripada hadis tadi ni. Ingat jangan terbabas, ingatkan mati. Ingatkan mati dan ingat kamu akan binasa. Ingat akan binasa. Dalam hadis sambungan daripada hadis tadi tu, daripada otak jangan berfikir yang tak elok tu. Sambung lagi dalam hadis tu panjang. Makna kata jaga mulut, jaga perut, jaga mengumpat. Jangan pelagakan orang. Jangan masuk benda yang haram dalam pelihara faras daripada zina. Jangan terbabas. Dan diperintah dalam hadis tu, diperintah untuk ingat mati. Dan anytime kamu akan mati. Jadi makna tu, kena faham malu tu ialah melanggar perintah Allah. Siapa yang tak malu, langgar perintah Allah. Yang malu, taat pada Allah. Jelas. Clear. Jadi makna kata, dalam hadis sebut, ingatlah mati. Ingat mati Ini di antara kita pun diperintah, kita pun Nabi pesan. Selalu setiap hari kena ingat mati. Bila ingat mati takut tak nak buat benda yang salah, Mas. Jadi sebagai penghalang. Bila ingat mati ni, bila masa boleh mati, jadi sebagai satu kekuatan, sebagai tembok. Supaya kita tak jadi apa? Tak jadi bebas, kita tak jadi tamak haloma, kita tak jadi orang yang sampai jadi macam budak-budak. Faham tak? Macam budak-budak. Umur 50, gaya macam umur 15 tahun. Cara sembang cakap pun cakap kotor. Tak ada gaya macam kita ni. Cuba tengok kita pergi Mekah. Ramai tak yang buat maksiat juga. Dekat Mekah pun orang boleh buat maksiat ni. Ingat mati, sebab mati tu anytime. Bila masa boleh mati. Ada tak orang mati dalam tidur? Ada orang mati dalam tidur, takut tak kita?
Tengok bangun pagi tengok dah keras. Ada, tapi Sebab tu hadis tu tambah lagi. Ingat mati. Tengok dipesan jaga mulut, jaga otak, jaga mulut, jaga pelihara lah lidah kamu, jaga perut kamu, jaga faraj, jaga jangan sampai terbabas. Ingat mati, Nabi kata. Anytime boleh mati. Dan kamu ingat juga kamu akan binasa. Nampak? Semua akan binasa dalam keadaan kita sekarang ni, dalam kuat, sihat, segalanya kita ada kemampuan yang kita boleh buat. Allah ingat, Nabi pesan, ingat mati. Bila ingat mati, hilang selera. Betul tak? Bila ingat mati, hilang selera kita. Semua setuju tak? Bila ingat mati, hilang selera. Setuju. Bila ingat mati, hilang selera. Betul. Kalau nak buat jahat ni, tu yang kita fikir banyak kali. Itulah maksudnya, duk bagian-bagian itulah maksudnya orang yang ada sifat malu. Sebab tu Nabi juga sebut, siapa yang rajin baca Al-Quran yang menceritakan tentang sifat-sifat hari kiamat, yang rajin baca sifat-sifat surah Al-Qiyamah, suruh baca dan faham, dan dia akan jadi ubat. Siapa yang rajin baca ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang hari kiamat, huru-hara hari kiamat, baca dengan faham, dia akan dapat ubat. Nabi kata, dia akan dapat ubat. Habis kalau dah baca tak faham, macam mana nak jadi ubat? Sekarang ni tengok Allah datangkan satu persatu. Allah datangkan satu persatu musibah untuk kita sedar. Dan kita nak berubah. Semua nak berubah tak? Semua nak berubah tak? Semua nak. Kita tak nak jadi binasa. Cuba tengok dalam hadis 40 daripada Imam Nawawi. Disebut macam mana sungguhnya apa yang tengok pesanan Nabi daripada Bukhari, kalau tak malu buatlah. Nabi kata kalau tak malu buatlah. Allah pun ada sifat malu, macam mana kita manusia? Sebab tu Nabi kata kalau tak malu buatlah. Kalau tak malu buatlah, sebab tu akan sampai ke tahap jadi haiwan. Hari ni banyak tak berlaku hari ni. Terima kasih. Semoga diberi kemudahan. Sudah. Hari ni ramai dah tak malu. Dah pupus lah. Mira, hari ni sifat malu dah semakin pupus, semakin tak ada. Orang dah tak kisah. Yang tua jadi muda. Macam mana tu? Macam mana kita nak buat dakwah ni? Akhirnya, yang apa? Bila tak ada malu, nampak tak? Allah sebut dalam Quran macam haiwan. Ramai orang ni tak yang tengok tak malu, pakai sampai nampak ketiak, nampak paha, nampak tak? Sebab tu kena ada malu, sepanjang hayat kita kena ada malu. Hari ni tengok-tengok umur berapa ni? Nampak ketiak banyak tak yang pakai baju tu, nampak paha. Di segi pakaian pun cukup tak kita tengok, nampak tak? Ramai tak? Ramai sangat ramai. Nampak kan? Malu tu bukan tunduk sampai terus tunduk, jalan sampai tak nampak. Sampai jatuh sampai kena tunduk muka. Bukan macam tu. Malu tu kita dah belajar meninggalkan segala benda yang dilarang. Sebab tu dalam hadis Bukhari, malu itu adalah cabang daripada iman. Dan Nabi sebut, malu adalah hiasan orang mukmin. Dan ulama kata malu tu akan membuatkan manusia, membezakan furqan antara manusia dengan benda-benda yang buruk dengan benda-benda yang elok. Sebab tu malu tu membezakan di antara orang-orang yang sifat yang buruk dengan sifat yang baik. Faham?
Sebab tu apabila Allah nak jahannamkan seseorang, Allah nak binasakan, Allah akan hilangkan rasa malu pada orang itu. Dan manusia itu bila dicabut sifat malu di muka bumi, menunjukkan bahawa dia telah dimurkai oleh Allah. Bila manusia itu dicabut rasa malu di muka bumi ni, makna kata dia telah dimurkai oleh Allah. Bila Allah murka, kita tengok tak orang yang tak malu? Kita nampak tak? Dia akan jadi pengkhianat, dia akan jadi pecah amanah, automatik dia akan jadi pengkhianat kalau tak malu. Kalau dah jadi pengkhianat, Allah dah cabut sifat rahmat. Bila sifat rahmat Allah dicabut, dia jadi orang yang apa? Itulah pasal yang tak akhir untuk dia. Maksudnya Islam terus dicabut. Daripada mula tu akhirnya langgar, akhirnya Islam tu dicabut terus dalam diri dia. Takut tak? Tu daripada Ibnu Majah, hadis daripada Ibnu Majah ni menceritakan bagaimana kalau Allah nak menjahannamkan seseorang tu, Allah akan cabut rasa malu dalam diri dia. Dan manusia bila dicabut sifat malu di muka bumi, manusia tu akan jadi macam binatang. Dan Allah akan murka kat dia. Amanah hilang, amanah tanggungjawab dia kat muka bumi ni, amanah dengan Allah, dengan Rasul, dengan ni semua dia akan langgar. Automatik dia akan jadi pengkhianat. Kalau dah khianat, Allah cabut rahmat dah. Rahmat tu dicabut, akhirnya apa akan jadi kat dia? Dia akan jadi orang yang apa? Orang yang terkutuk, maka fasa terakhir untuk dia, akhirnya Islam dicabut terus. Nampak tak? Islam dicabut terus, akhirnya tengok berlaku tak murtad? Berlaku tak sampai ke makam itu? Sampai tak malu. Ada yang tak malu mengaku dia Tuhan. Sebab tu ulama kata semua nabi-nabi dan rasul juga adalah dihiasi dengan sifat malu. Nabi sebut, bagaimana Abu Hurairah cerita, dia dengar daripada Nabi Muhammad cerita tentang Nabi Musa. Dia cerita Bani Israel zaman Nabi Musa, semuanya mandi telanjang. Ni saya nak bagi contoh antaranya juga. Kita berani tak nak mandi? Kalau zaman dulu-dulu, mandi air perigi ni pun orang pakai kain kan, kain basahan kan. Zaman-zaman dulu kalau mandi dekat perigi pun pakai basahan. Hari ni mandi kat bilik kecil semua pakai tak kain basahan? Ramai tak juga yang tak pakai? Tengok bagaimana dengar cerita ni. Abu Hurairah dengar cerita ni daripada Nabi Muhammad SAW cerita tentang Nabi Musa. Bani Israel dulu, zaman Nabi Musa, semuanya mandi telanjang. Okey, zaman kita ni rasanya ramai tak mandi telanjang? Ramai tak di zaman kita ni pun orang mandi telanjang? Ramai tak? Ramai Ustazah. Tengok Zaman Nabi Musa, ramai mandi telanjang. Semua. Sekarang ni ada tak? Bila mandi telanjang, masing-masing tengok aurat masing-masing. Dan Nabi kata walaupun sampai Nabi ajar kat kita walaupun kan nak mandi pun jangan bogel. Jadi Nabi Musa tak join. Nabi Musa malu. Nabi Musa tak join mandi dengan Bani Israel semua sebab dia malu. Akhirnya apa yang mereka buat? Bani Israel kata apa? Boleh jadilah sebab Nabi Musa tak nak mandi bogel dengan kita ni, boleh jadi ni ada cacat kot dekat kemaluan dia. Nampak tak jahat tak? Dia kata sebab tak nak mandi bogel dengan kami ni, boleh jadi padahal mereka tu orang yang tak malu. Terbalik dia kata Nabi Musa ni boleh jadi bogel. Sebab apa? Sebab ada kecacatan barangkali dekat tempat sebab tu dia tutup. Jadi Nabi Musa sangat sabar. Jadi semua orang kata dia ada cacat macam tu. Lepas tu cerita lagi pula. Nabi Musa pula ni ada dua orang gaduh. Nabi Musa pergi tolong. Akhirnya Nabi Musa bagi penumbuk dekat yang lelaki tu, mati terus dekat situ. Okey, dengan contoh bepan contoh ni. Boleh semak dalam surah Al-Qasas ayat 15. Jadi kat orang tak baca lah ni surah Al-Qasas ayat 15. Siapa jumpa dalam tu sebut. Maknanya Nabi Musa ni sangat sabar. Akhirnya Nabi Musa lepas bunuh, Nabi Musa pergi mandi. Akhirnya Nabi Musa pakai kain yang maksudnya kain basahan. Dalam hadis tersebut, Nabi Musa letak baju di atas batu.
Nabi Musa letak baju salinan di atas batu, tiba-tiba batu tu lari, bergerak pergi. Nabi Musa panggil batu tu. Sebab baju Nabi Musa di atas batu tu. Sekarang Nabi Musa mandi pakai kain basahan. Faham tak? Nabi Musa mandi pakai kain, sebab Nabi Musa ni seorang yang malu. Jadi dia pun pergilah kejar. Kejar apa? Dia pergi kejar batu yang lari Sebab dia pergi kejar batu yang telah bawa baju dia tadi. Boleh faham tak cakap ni? Boleh Ustazah. Faham Ustazah? Akhirnya dia pun kejar untuk dapatkan kain dia. Bila dia, sambil dia kejar tu, kain dia tu sekejap terangkat, sekejap terturun. Maksudnya kain Nabi Musa ni macam terangkat. Jadi orang ramai tengok. Di kalangan nampak aurat Nabi Musa. Mereka kata lawanya. Faham tak? Faham tak? Kaum Bani Israel kata lawanya. Sebab kain tu tersintak. Bayangkan kita pakai kain mandi. Cuba bayang pakai kain berkembang. Tiba-tiba lari nak pergi ambil apa? Seksi tak? Orang yang mandi pakai kain basah seksi tak? Seksi Ustazah. Cuba tengok umur. Ya, yang seksi masa umur 40-an, 20-an, 30-an. Yang umur 60 dan 70 macam mana bentuk dia? Seksa. Jadi makna bila kerja tu akhirnya ternampak lihat dia aurat dia. Jadi Bani Israel kata, mereka kata lawanya. Jadi lalu batu tu henti kat situ. Dan Nabi Musa pun ambil baju. Jadi makna kata, bila pergi ambil, itulah hadis sahih daripada Imam Muslim. Nak contohkan bagaimana sifat malu ni, Nabi-Nabi pun diberikan sifat malu. Tu Kak Om bagi contoh tadi tentang Nabi Musa. Hari ni banyak tak yang mandi bogel? Sungguh, kalau kita tengoklah rasanya ramai jugalah yang tak malu. Hari ni ada orang boleh buat, maaf ya saya sebut sebab terhakis. Jadi ni telah disampaikan oleh sahabat saya lah. Allah Alam sebab saya tak tengok, tapi saya yakin benar. Di mana satu tempat tu berlaku, masing-masing, ini contoh benar diakui oleh orang tu sendiri cerita dengan saya. Di satu tempat tu akhirnya duduk laki-laki perempuan, duduk together semua, bini masing-masing ada dengan pasangan masing-masing, dan boleh pun pilih saya nak pasangan kamu. Memang ada. Ni diakui sendiri oleh kawan dia. Tapi dia kata dia memang tak ada nafsu tentang tu. Dia kata dalam bab tu dia memang tak ada Allah pelihara dia. Ini wanita cerita. Dia kata dalam bab tu dia tak ada keinginan pun nak buat jahat tentang zina. Dia kata dia tak ada. Memang dia minum arak tapi tentang zina dia tak buat. Akhirnya bertukar pasangan. Suami tadi boleh bagi offer bini dia dengan dot ni semua. Dan semua melakukan kegiatan tu sama-sama depan mata tengok. Kita terkejut tak banyak tak berlaku. Dahsyat. Makna tu hari ni dah tidak ada lagi rasa malu sampai tahap macam tu. Sama-sama ni bertukar pasangan dan sama-sama tak malu. Boleh melakukan perkara zina sama-sama rasa bangga. Macam haiwan Ustazah. Sebab tu dia tak macam haiwan. Kalau kamu tak malu, Nabi kata kalau kamu tak malu, lah silalah. Bila dah tak malu, semua langgar. Sebab kita pun pernah jumpa apa dengan binatang pun berlaku seks. Betul tak? Kita pernah tengok, Allah Alam kita tak tengok, kita pernah dapat berita tu dengan binatang pun berlaku. Hari ni berlaku tak atuk dengan cucu? Kadang-kadang berlaku dalam rumah tu, duduk dalam satu rumah sampai bertahun-tahun. Sampai tak disedar dan sampai berlaku benda tu. Sampai beranak pinak berlaku. Nampak tak? Sebab tu tak ada malu ke? Sampai tahap je tu setan telah berdaya. Kita tengok lagi bagaimana dalam ni kisah zaman Nabi Muhammad SAW daripada Bukhari dan Muslim. Contoh Imran bin Husain. Daripada Imran bin Husain, Imran bin Husain ni dia ada sangat pemalu, lebih pemalu daripada gadis pingitan. Gadis pingitan tu gadis apa tu? Gadis pingitan. Ada desa. Dari kampung. Mana kata dia ni lebih malu daripada gadis pingitan. Ada desa. Sahabat tengok dia malu daripada jumpa Nabi. Lepas tu Nabi sebut lagi.
Ada lagi di antara Nabi puji. Nabi puji Uthman, Sayyidina Uthman bin Affan. Sahabat Nabi ni, Sayyidina Uthman bin Affan ni juga adalah orang yang sangat malu. Malu macam mana? Sampai malaikat pun segan dengan dia. Sayyidina Uthman malu kalau contohnya dia ada dalam satu riwayat cerita dia nak sidai kain pun dia kena tunduk. Dia tunduk sangat tak nak orang tengok. Sampai tahap macam tu. Sangat pemalu Sayyidina Uthman. Sangat terkenal tapi pemalu. Sampai malaikat pun segan dengan dia. Kita tengok lagi bagaimana orang Arab pula. Walaupun dia tak Islam, contoh Abu Sufyan. Abu Sufyan ni sebelum masuk Islam ni dia kafir. Abu Sufyan juga adalah orang yang sangat malu. Contohnya bila nak cerita benda yang salah. Bukan nak cerita benda yang salah, benda yang tak benar. Walaupun dia kafir, dia tak mau cerita sebab dia ada sifat malu. Walaupun benda tu, terutama kau nak cerita tentang Nabi, walaupun dia ni kafir, dia musuh dengan Nabi, tapi tak boleh nak cerita kalau benda tu salah. Sebab apa? Sebab ada rasa malu. Kita tengok dalam riwayat Bukhari. Hari ini banyak perkara tak yang kita malu? Banyak perkara tak yang kita boleh selamat? Kita boleh menjadi tak buat sebab rasa malu. Banyak tak benda hari ini? Jadi maknanya kita kena minta ke Allah pertolongan ya Rab, jadikan kita orang yang sentiasa malu kepada Allah. Ya, kadang-kadang manusia ni tersilap, kebanyakan dia malu pada manusia daripada malu pada Allah. Ya? Ada yang malu pada manusia daripada malu pada Allah. Betul tak? Betul. Ustaz. Ya. Contoh daripada hadis juga daripada Abu Musa Al-Sya'ari. Dia kata dia pernah dalam satu perang, lelaki ni dalam perang, Abu Musa kata kat dia, kenapa kamu lari dalam perang? Kenapa kamu lari masa perang? Kamu tak malu ke jadi orang Arab? Contoh macam ni lah. Kamu tak malu ke jadi orang Arab? Tiba-tiba kamu bila perang, kamu lari. Jadi akhirnya semangat. Bila Abu Musa kata, kamu tak malu ke jadi orang Arab? Kamu lari pada perang ni, maksudnya bila kamu buat benda yang salah, itulah tak ada malu. Faham tak? Jadi kamu tak malu ke jadi orang Arab? Jadi maksudnya, apa pengajaran kita dalam hadis semua, apa yang kita langgar tu disebabkan tidak ada rasa malu. Tu maksudnya malu dalam Islam. Akhirnya lelaki tu terus datang kepada Abu Musa, terus maksudnya melawan, berjuang. Riwayat Imam Muslim. Kita tengok pernah berlaku lah satu masa Kak Wan pernah kita nak sampaikan dakwah dekat seseorang. Kita pun tak tahu macam mana nak tajuk apa yang sesuai lah dekat satu tempat lah. Bila kita pergi tengok, ya Allah, makcik-makcik maaf masa tu umur dekat 50 lah. Maksud saya muda lagi lah, tapi dia dah berumur lah kat 50. Tapi sebab di make up ni cantik, kita boleh nampak dia, maaf kat sebut. Sedang buat apa? Angkat kain. Faham tak angkat kain? Boleh faham tak perkataan angkat kain? Boleh semacam tu. Jadi maknanya tak ada malu lagi dah. Maksudnya rasa sangat murah. Diperdagangkan diri ni, yang kerja sebagai pelacur ni, yang setengah ni sampai dah tak ada nilai dah. Tengok hari ni nampak tak yang pakai pakaian. Kalau zaman dulu kita susah nak jumpa orang pakai pen, short, seluar pendek. Hari ni ramai tak pakai seluar pendek ni. Kalau zaman dulu kita susah nak jumpa yang pakai seluar pendek, betul tak? Tapi sekarang ramai tak yang masih lagi yang pakai seluar pendek? Ramai tak yang pakai itu? Ramai Ustazah, ramai dah- sangat.
Dah jadi macam trend, jadi macam satu kekaguman. Nampak tak? Jadi macam satu kekaguman. Maksudnya hari ni ramailah kita bertemu dengan orang-orang yang tidak malu. Faham ya? Sebab tu Imam Nawawi kata, tengok ibadat yang dilakukan kerana malu pada Allah. Imam Nawawi kata ibadat yang kamu lakukan kerana malu kepada Allah, pertama, golongan manusia ni terbahagi pada golongan pertama. Imam Nawawi kata ibadat semua tiga golongan ni, satu golongan ibadat yang dilakukan kerana malu pada Allah, iaitu amal kerana takut pada Allah, ini taraf hamba. Ini ibadah taraf hamba. Yang dia buat amal sebab dia takut pada Allah, ini ibadah taraf hamba. Ini kategori-kategori yang dilakukan kerana malu kepada Allah. Yang kedua, yang keduanya, dia lakukan sebab apa? Untuk dapat pahala. Boleh tak buat ibadah? Ni jadi ibadah orang yang lakukan kerana malu pada Allah ni, tapi dia buat ibadah tu sebab berharapkan pahala. Boleh tak? Ini golongan yang sederhana. Yang tiga ialah golongan yang dah sampai hilang syukur. Dia beribadah kerana mensyukuri. Dia buat ibadah kerana mensyukuri dan malu. Inilah golongan yang sudah sampai ke makam ma'rifatullah. Boleh faham boleh faham yang ni? Ini kata-kata Imam Nawawi. Ibadat yang lakukan kerana malu pada Allah, iaitu pertama, satu golongan pertama ni, dia malu, dia beramal, dia takut pada Allah, golongan hamba. Ini yang kedua, golongan yang senang kerana nak pahala. Yang tiga, malulah, maksudnya golongan malu ni orang yang taat pada Allah. Malu ni boleh dikaitkan dengan rasa malu kepada Allah, maksudnya dia orang yang taat. Yang tiga, orang yang malu melakukan ketaatan pada Allah, akhirnya dia malu dan mensyukuri. Syukur. Rasa malu yang ada kat kita ni, kalau ada rasa malu ni, satu yang nikmat yang patut disyukuri. Kena nikmat yang patut kita syukuri. Inilah orang yang sudah sampai ke makam ma'rifatullah. Boleh faham tu? Ada soalan nak tanya ke? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Terlupa Ustazah. Satu makam ma'rifatullah. Satu lagi apa Ustazah? Yang satu tu makam hamba. Yang satu makam hamba, yang satu makam yang buat ibadah untuk dapat pahala. Okey, ma'rifatullah tu lah. Tak, ma'rifatullah yang golongan tiga ni yang malu, mensyukuri dan dia dapat makrifat. Tadi apa tu? Golongan satu lagi tu apa tu? Hamba. Golongan yang beramal dengan rasa takut. Dia beramal ni golongan yang beramal ni semua orang yang malu lah. Faham tak nak? Yang beramal ni orang yang malu. Maksudnya dia beramal dengan sebab takut. Faham tak? Dia beramal, contohnya hari ni dia solat tadi, dia buat sebab dia takut dengan Allah. Dia takut sangat nanti dia masuk neraka, contohnya. Itu taraf hamba. Yang kedua, yang satu lagi, dia golongan nombor dua, dia buat beramal juga, dia amal tapi dia mengharapkan pahala daripada Allah. Ini golongan sederhana, golongan pertengahan. Ini nama dia apa Ustazah? Dia nama golongan sedang. Oh, sedang. Sederhana, golongan sederhana. Sederhana. Okey. Yang tiga ni, dia pastilah, dia ada satu golongan lagi, golongan yang mensyukuri. Dia buat ibadah ni kerana syukur nikmat. Dia buat macam duduklah lakar ilmu pada pagi ni kerana mensyukuri nikmat lah Allah bagi umur. Betul tak? Dia Allah bagi umur hari ni, ya Allah nak belajarlah satu-satu hari ni. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki amalan kita. Nampak? Jadi dia buat amalan ni kerana mensyukuri. Inilah orang yang dah sampai kepada ma'rifatullah. Faham? Faham Ustazah. Manakah syukur dan malu? Dia mensyukuri dan malu. Mensyukuri dan malu. Malu. Tadi pun sama juga. Beramal dan takut tu pun malu juga. Manakah orang yang buat taat ni semua orang malu. Yang tak malu tu lah yang dia engkar tak buat.
Jadi makna perlu tak rasa malu tu kena ada kat diri. Rasa malu tu lah rasa taat pada Allah. Sebab tu kalau tak ada malu, mana tak dia jadi orang yang tak malu, dia akan langgarlah semua apa-apa perintah Allah. Faham? Faham Ustazah. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih Ustazah. Jadi makna itulah kena faham. Kalau tajuk ni sangat luas lah kalau tengok ni malu, tapi kena faham tu apa dia malu sebenarnya. Malu ialah meninggalkan. Malu itu ialah menarik diri daripada buat yang keji. Malu itu menarik diri daripada buat yang keji. Jadi makna tadi bila yang dia dapat melakukan amal, itu adalah rasa malu kepada Allah. Bagus. Bila dapat buat amal pula dengan takut dekat Allah, tu taraf hamba. Yang seorang lagi dia beramal, dia pun malu dengan Allah juga. Dia malu jadi mendorong dia untuk beramal. Jadi dia beramal juga sebab apa? Dorongan pahala. Ini golongan pertengahan. Golongan yang satu lagi, dia malu, sifat malu yang ada kat dia mendorong untuk dia mensyukuri nikmat. Sebab tu kalau tengok makam untuk sampai ma'rifatullah, kena malui mata anak tangga syukur. Lepas syukur tu baru jumpa reda. Maknanya selagi tak, maknanya syukur tu dia telah melalui perjalanan rohani yang sangat panjang lah, daripada taubat, daripada zuhud, wara, takut, harap, ikhlas, semua sabar, semua dah lalui. Akhirnya dia sampai ke dia buat ibadah ni, dia malu pada Allah, dia buat tanda dia mensyukuri. Mensyukuri itulah malu. Akhirnya dia sampai ke makam ma'rifatullah, inilah golongan yang memang dah bersama dengan Allah. Faham ya? Jadi maknanya kalau tak malu tu, kita tengok hari ni lah, semua kita tengok gambaran. Hari ni semua benda kita nak ditunjukkan. Semua tengok macam-macam berlaku hari ni. Bagaimana ramai orang tak malu. Kita tengok kita pun keliru. Ni Muslim ke? Betul tak? Ni Muslim ke tak Muslim? Kita pun keliru sebab pakaian kadang-kadang tengok lebih teruk lagi pada yang lain. Setuju tak semua orang? Kadang-kadang pernah tak jumpa berani sampai macam tu? Setuju Ustazah. Kadang-kadang pakaian sampai confuse kita, tak apa nak beza. Sebab apa? Sebab tak ada rasa malu dalam diri. Hari ni kalau ada rasa malu, insya-Allah perbuatan keji itu akan terhindar. Malu. Hari ni sebab apa ni? Sebab ramai yang buat sebab malu takut orang tahu. Cuma malu untuk orang tahu dan orang tengok, malu kat situ je. Tapi tak malu dekat Allah. Malu ni adalah sifat anugerah yang Allah bagi. Mudah-mudahan Allah bagi kita rasa apa? Kita orang Kedah panggil segan. Segannya nak buat macam ni. Dalam macam umur macam kita ni nak keluar, segannya, malunya nak buat benda yang salah. Boleh faham tu? Mudah-mudahan kita semua ambil titik pengajaran lah untuk hari ini. Jangan sampai tak ada rasa malu sampai boleh bawa kita ke tahap jadi haiwan. Kita nak tanya, kita semua malu tak kalau ketiak kita orang tengok? Malu Ustazah. Malu tak kalau pangkal paha kita orang tengok? Malu. Malu sangat Ustazah. Tapi maknanya tak ada tak ni orang tayang letak pangkal paha ketiak semua, ada tak? Ada Ustazah. Jadi mudah-mudahan sebab tu kita pun dekat anak-anak kita pun kita ajar tak kat anak kita. Dalam bab mandi pun tadi contoh tentang Nabi Musa tadi, bab mandi lah. Rasa malu tak kita ni kalau mandi bogel semua? Jadi makna kata macam mana kalau mandi tu pun malu. Jadi makna kata macam mana kalau sampai boleh berlaku maksiat zina bercampur dalam satu tempat. Masing-masing tengok. Tak tahulah macam binatang tak? Sama tak taraf macam binatang tadi? Sama lah. Maksudnya makam tu dia jadi sampai tahap binatang tak ada rasa malu apa. Jadi jaga kita sebab tu kena ada pimpinan, kena selalu dia. Dan bilik air pakai kain basah lah. Kalau kita seorang-seorang je lah. Kalau kita seorang-seorang. Kena pakai kain basah juga Ustazah ya. Pakai lah kain basah, seorang malu tak malaikat tengok, Allah tengok. Yelah. Kita tak nampak tu lah. Tak nampak sebab malaikat.
Sebab tak nampak, jadi kita pun langgar kan, betul tak? Sebab tak nampak. Kita ni cuma betul. tengok yang nampak je, makhluk lain nampak tak? Dan sebab tu, itu yang contoh-contoh Nabi Musa tu. Nabi Musa seorang-seorang mandi, dia pakai kain basah tadi. Dia pakai tak kain basah tadi Nabi Musa mandi tadi? Pakai tak? Pakai. Pakai tu dia Ustazah. kejar ambil baju dia, batu tu buat lari. Itu kejaran kat kita tu. Tu riwayat tu untuk bagi pelajaran kat kita. Dia lelaki lagi. Jadi maknanya kalau kata tak pakai tu maknanya tak ada malu lah. Jadi maknanya kata dalam bab yang tu pun, dalam bab mandi bogel pun mesti ramai. Kadang-kadang kat Mekah pun bogel. Ustazah, Ya, Ustazah nak tanya. silakan. Dulu kan orang tua cakap kan, kalau kita mandi bogel, 40 hari malaikat tak pandang kita. Betul ya Ustazah? Jadi itu tak jumpa dalil lagi lah. Jadi maknanya malaikat pun tak mau tengok lah sebab benda tak entik. Bukan 40 hari, masa tu pun malaikat dah tak tengok masa tu. Mandi bogel siapa nak tengok? Malu tak? Aurat. Sebab tu jaga kita anak-anak kita perempuan, selalu sebut. Kita bagi tahu dah kat anak kita. Ni kain basahan ni untuk mandi. Sebab apa nanti yang akan tengok juga, jin akan tengok. Jin tengok. Jin boleh tengok tak kita bogel? Boleh Ustazah? Jin boleh tengok. Boleh. Sebab tu dia kadang-kadang yang kena tidak rasuk lah, kena apa-apa gangguan daripada jin-jin tu semua. Sebab dia dah jatuh cinta, tengok comel sangat. Sebab tu anak perempuan daripada muda lagi kita dah ajar tutup. Sebab nanti jin tengok, jin berkenan. Tu kadang-kadang dia ikut. Allah alam itu dia makhluk yang tak nampak. Sebab tu dia akan ikut tu yang kadang-kadang sebut ada gangguan macam tu. Jadi untuk apa pun kita elakkan. Jangan sampai jin jatuh cinta tengok pula nanti. Okey. Masa dah cukup ke? Ya Ustazah, kita boleh tutup kuliah. Itulah kot. Semua boleh faham tak? Apa ni, adik boleh faham hari ni? Dah? Alhamdulillah faham. Masya Allah. Ustazah faham. Jadi faham inilah malu. Faham Ustazah. Kalau malu tu maksudnya taat pada Allah. Kalau tak malu tu maksudnya fasik. Jadi maknanya mudah-mudahan apa yang kita dapat belajar ini, mudah-mudahan kita lepas ni mandi semua ada kain basah. Betul tak? Betul, Masya Allah. InsyaAllah Ustazah. Semua mandi kita ada kain basah ni, insyaAllah. Kalau satu lah. Baik, Tu mudah-mudahan. Ustazah, kain basah tu kalau kita pakai dekat pakai pinggang saja, kita orang nak ambil ayak boleh ke Ustazah? Pakai pinggang sampai ke dada. Yang penting tutuplah kat situ kan. Yang bawah tu kan. Betul tak? Terima kasih Ustazah. Baik, kita tutup Ustazah. Okey. Ya silakan. Baik. Nak zuhur kan? Ya. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak Ustazah di atas hari ini perkongsian mengenai dengan sifat malu yang kian terhakis. Mudah-mudahan tidak terhakis sifat malu dalam hati kita, dalam diri kita. Masya Allah. Bertambah rasa malu kita kepada Allah terutamanya dan juga kepada makhluk Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Istiqamah dengan majlis ilmu, Masya Allah. Satu je hebat kuliah Ustazah. Petang ini 5.15 petang bersama dengan Fadil Ustaz Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Moga Ustazah dapat berkuliah lagi bersama dengan Gemenur Iman. InsyaAllah, insyaAllah. Saya mohon Ustazah tutup dengan tasbih kafarah dan suratul An. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim. Hiasilah kami dengan sifat malu, ya Rabb. Kami mohon kepadamu, hiasilah anak-anak keturunan kami semua dengan sifat malu, ya Allah. Kami juga mohon kepadamu, subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'as, innal insana lafi khus, illa allazina amanu, salihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bil sabr. Amin, ya rabbal alamin. Yang baik daripada Allah, ya lemah saya, Kak Wan. Kita tutup dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga akan jumpa pada pukul 3 petang dengan syarah kitab Qalbun Salim. InsyaAllah. Ni ya.